Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan Mak Hajar Rahmah Saad. Kali ini kita bersiaran secara FB Live. Untuk sesiapa yang tidak dapat mengikuti secara live, boleh ikuti secara watch party ataupun akan dimuat naik video yang sama akan dimuat naik di dalam YouTube. Boleh pergi ataupun subscribe di YouTube channel Mimi Saleh Official, dan selepas ni semua FB Live kita akan bersiaran di FB page sini jadi Mak, hari ni kita nak bercerita, bersembang lah, okay. mengenai topik. Macam sekarang kan kita sedang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni, semua orang duduk kat rumah kan. Okay. Jadi siapa yang buat bisnes tu tak dapat nak buat bisnes. Bukan tak dapat buat bisnes, dia kena ubah format bisnes dia lah kan, business model dia. Jadi macam Mak lah kan, adakah Mak punya, macam sekarang Mak buat penulisan kan, terganggu tak sikit macam rutin harian tu? Tak lah, pasal kalau dari segi penulisan tak terganggu. Yang terganggu tu dari segi macam hard copy tu Mak nak hantar kepada typesetter kan. Typesetter tak boleh nak hantar lah. Daripada typesetter pun nak datang kepada Mak tak boleh lah. So dalam bentuk tu terganggu sikit lah proses tu lah. lah. Bukan terganggu sikit lah, memang terganggu banyak lah dari segi jadual kerja lah. Kalau patutnya buku tu dah siap sekarang, tapi tak boleh nak ini kan. Ini tak boleh online. Kalau kita buat setting ni, kita nak edit dia on atas hard copy, tak boleh online. Terganggu lah. So terganggu lah Ada proses ada dua buah buku terganggu. So kalau macam dari segi kita menulis tu tak terganggu, sebab kita me, myself and I and the computer lah kan. Tapi kalau kita berurusan dengan orang kan, buat transaksi bisnes kan, untuk proses seterusnya tu memang terganggu lah proses kerjanya. Macam Muni pun bengkel, semua bengkel yang kanak-kanak saya buat kan, semua saya terpaksa hentikan sebab itu face to face. Jadi macam Muni tukar saya buat tutorial lah. Cuma sekarang ni bila kita buat tutorial secara online, banyak yang kita terpaksa olah lah jadi macam Mak lah kan, Mak fikir macam mana macam bila kita dalam keadaan macam ni lah kan, kita kena ubah lah kan. Takkanlah kita nak mengharapkan bisnes hakiki kita lah, kita kena fikir bisnes lain lah kan. Yalah, itu yang penting ya, kita perlu ada sesuatu kemahiran lah. Satu kemahiran macam menjahit ke, memasak ke, apa lagi, mengaji ke kan. Jadi pada waktu ni kita boleh gunakan segala kemahiran tu untuk kita berjana pendapatan kita lah. Kalau kita tak ada apa-apa kan, apa kita nak offer kepada masyarakat kan. Kita mesti ada sesuatu lah yang kita boleh offer. Jadi masa zaman, maknanya di samping kita bekerja, kita kani ke, kita pegawai ke, kita apa ke, minat mesti ada peran ekstra kan yang kita boleh guna. Kita perlukan guna, kita akan menggunakan kita punya kemahiran ni, kita tak tahu bila. Tapi Mak, macam ada orang kata, kalau kata macam orang selalu guna perkataan ni, jack of all trade, master of none. Jadi kalau kita baca lah dulu-dulu masa siapa masak ni batuk-batuk, awak dah masak pukul berapa ni. So ada yang kata kalau kita banyak sangat kita belajar ni, nanti dah macam tak ada fokus lah pula kan. So macam mana dalam situasi tu? Kita boleh belajar banyak, macam-macam kita belajar kan. Tapi kita master satu. Macam Mak menjahit pun boleh juga, buat crochet ke boleh kan. Tapi Mak master satu lah, di selain daripada menulis. Mak master masak kan. Maknanya mak mahirkan bidang masakan Mak tu. Dan bukan juga semua Mak masak. Bukan semua Mak, macam setengah orang dia buat pastry, setengah orang dia buat kek. Mak benda-benda ni pun Mak tahu buat, tapi Mak master satu bidang. Mak master masakan Johor lah. Especially Mak master asam pedas, mi madu umur, dan juga masakan biryani gam. Ni memang Mak master lah dalam bidang ni. Mak praktis lah buat kan. So mungkin kita nak perjelaskan jugalah, bila kita kata master tu, kita masih jadi penulis, betul Yeah. So tapi bila
keperluan tu menjadi prioriti. Maksudnya contohlah tiba-tiba mak perlu jadi tukang masak untuk kenduri kahwin anak katalah katalah. So masa itulah bakat yang ada yang mak dah polish betul-betul masak biryani gam katakan. So itu mak punya expertise lah. So yang itu masa keperluan itu yang mak gunakan. Okey. Maknanya kalau tak dia nak kena cari tukang masak yang ni lah. Betul. So maksudnya memang kita master katalah dalam situasi seharian kita kita memang penulis. Tapi dalam keadaan tertentu kita cari topi yang lain lah. Betul. Okey. So macam dulu menulis kan, memang betul mak punya kemahiran menulis. Tapi mak kena cari, dia tak boleh jadi kita tak boleh jana pendapatan kita dengan hanya menulis. Kalau kita tulis cerpen, kita hantar surat khabar, berapalah kita dapat kan. So mak buka bisnes. Buka bisnes. Dulu mak cerpen tu berapa mak satu? Mak kalau kasih kat surat khabar zaman dulu. Mak tak pernah cuba. Tapi mak tulis zaman dulu. Tak, yalah, mak tulis rencana dia orang bayar RM30 kat mak. Tapi satu bulan mak dapat dalam 300 kan. Banyak karya mak, translation dah, berita mak kirim dalam 300 lah satu bulan. Tapi itu kira nak kena tulis 10 rencana untuk dapat RM300. Tapi itu hobi-hobi suka-suka saja. Tapi itu bakat lah. Kira macam mak dah polish bakat tu. Jadi bila di saat, walaupun masa tu mak suri rumah kan, sekejap. Masa suri rumah tu lah mak tulis. So walaupun mak kata hobi, tapi hobi yang boleh buat duit. Kan? Jadi masa saat tu mak perlukan juga duit, mak ada 300. So dalam keadaan macam sekarang ni kan, 300 tak cukup lah kan mak kan. Duduk kat bandar lagi lah 300 tu. Sekali keluar je kan. Orang kata celah gigi. So bila kita, kawanmu ni ada use this one word lah mak. ABGJ. Apa boleh jual? Allah. Sebab saya memang respect mak lah. Mak ada anak. Anak boleh tak jual? Kawanmu ni mak saya sebut nama lah. Saya memang kagum lah dengan dia. Nama dia Khairul Rizal kan. Setiap kali kalau tengok kereta dia kan penuh dengan barang. So saya tanya dia, apa buat kan ni? Sebab dia kerja di bank So dia jual macam-macam. Dia jual tuala, dia jual kain. Kain ni mak, kain bersulam. Kalau dia pergi Indonesia, dia beli kain. Tak, dia kalau orang dah buat bisnes tu, dia memang ada bakat lah. Dia ada macam tu. Dia ada dia macam dia nak offer something kat orang. Okay, dia teringat kan. Dia tengok benda dia cari dia kata mungkin kawan-kawan kat office dia suka kan. So Muni rasa mentality tu patut sangat bagus di saat-saat macam ni lah. Maknanya dia sentiasa berfikir kreatif untuk memikirkan jalan untuk mencari pendapatan ekstra tu. Macam dulu Kak Long tak ingat aku. Kak Long kecil lagi kan. Mak jual kain, Kak Long ingat tak? Mak jual kain, mak ambil sampel kain. Lepas tu mak pergi kawan, tunjuk kat kawan kan. Dia pilih lah kain apa dia nak, berapa elok. Nanti mak pergi belilah. Pergi ke kedai kain ni, beli kain untuk dia orang. Lepas tu dia melarat jadi orang dah electrical tu. Barang electrical. Dia nak periuk lah, dia nak apalah kan. So mak carilah. So bakat yang macam ni kan. So kemahiran yang mak polish ialah kemahiran menjual sebenarnya. Tak tahulah menjual ke, friendship, silaturahim ke kan. Tapi kita gunakan lah, misalnya kata kita pergi, selalu kita pergi kata mengaji kan. Mengaji. So kita bawa lah sampel apa benda ke kan. Ni dia tengok orang juga. Setengah orang dia kata saya tak reti kan. Kadang-kadang benda-benda ni kita tak perlu bercakap pun. Kita bawa je benda tu, kita tunjuk je kan. Siapa ndak lah kan. Tapi itulah benda ni macam mak cakap lah. Kalau kata orang berniaga, dia ada je dia nak menjual kan. Tapi bagi orang yang tak pernah kan. Maknanya dia selama ni dia kerja di pejabat 9 to 5 kan. Mungkin ni agak macam sukar lah untuk dia. Mak tengok untuk kawan, jadi ABJJ. Mak tengok kawan mak satu ni, anak saudara lah. Dia suka berjalan kan. Jadi mak pun kadang-kadang dia ikut mak kan. Pergi macam dulu kita pergi Hong Kong kan. Segala macam benda dia beli. Termasuk kasut lah. Kasut yang di sana dia kasut tu dia sulam-sulam. Dia dia hias dengan labuci semua kasut tu kan. Mak ingat laku ke dia nak jual ni. Walaupun dia balik-balik je, dia longgok je dekat bilik guru, sekejap habis. So maknanya dia pun ada bakat menjual. Ada, so, memang ada. Tapi ada setengah orang mak, dia ni tak ada bakat lah.
tak pernah terfikir Hmm. untuk berniaga. Sebab Hmm. kerja dia memang 9 to 5. Gaji katalah gaji bagus kan. Lepas tu memang kerja dia 9 to 5. Itulah yang dia tahu. So macam mana kalau orang macam tu untuk dia sesuaikan dengan keadaan sekarang. Macam PKP ni kan, ni dah sebulan. Ya. Kita tak tahu apa yang akan berlaku lah minggu depan kan. Kemudian dari segi ekonomi, kita pun tak pasti kan. Tapi kita dah perlu ada persediaan lah. Ya. Kan? Jadi macam orang macam dia nak bersedia. Macam mana kena awal-awal sebelum tu emosi lah kan. Kita walaupun kita duit banyak, emosi menjangkakan keadaan akan datang macam mana kan. Kecil-kecil sekolah kan. Mak tidak nak push sangat Kak Long dapat berapa A ke, semua nak mak macam tu kan. Boleh memikirkan macam mana nak selesaikan problem. Lah untuk belajar, untuk dapat mesti masuk universiti. Tapi nak masuk universiti tu tak mesti ada berapa A. Nak sampai 9A ke apa. Yang subjek yang perlu saja. Kemudian yang masuk adalah untuk ilmu dia. Ilmu ni dia jadi tak. Tapi yang itu ialah pas katalah kita COVID settle, PKP pun dia tak diangkat balik kan. So itu iktibar untuk kita di masa hadapan. Okey. Tapi bila Muni bila belajar bisnes, dia ada worst case scenario, dia ada good case scenario kan. Case scenario kita ambil sebagai iktibar lah perkara yang berlaku sekarang. Tapi ini kita fikir dari segi worst case scenario lah. Ini cadangan Muni lah kata worst case scenario, apa yang kita boleh buat? Macam contoh kita lah minat kita dan apa sedikit kemahiran yang kita ada. Ada setengah orang dia tak suka berniaga, dia tak suka ni, tapi dia pandai menguruskan. Misalnya lah mak dia pandai menguruskan. Lepas tu dia nampak peluang. Kebolehan untuk nampak peluang ialah satu kemahiran lah. Boleh diasah. So untuk nampak peluang, contohnya ini pun macam kami baru ternampak semula kita buat hari tu 2 hari lepas kan mak kan, kita buat FB live. Kita buat masak asam pedas Bila kita masak asam pedas, kita dapati banyak respon, ramai respon. Dan lepas tu bila kita tengok balik lah kita tengok balik di media sosial, hampir semua orang lah, sebab duduk di rumah, semua orang tiba-tiba jadi rajin mak. Rajin masak, rajin tunjuk gambar di Facebook, di Instagram kan. Jadi kita terfikir juga maknanya orang suka masak. Kemudian asam pedas ialah sesuatu yang orang memang suka. Dia macam bila cakap pun rasa macam terliur kan. Kemudian dah start masuk order mak 2 hari ni. Mak saya tadi dia lambat sikit, kami mula lambat sebab tengah masak kat bawah lah. Jadi insyaAllah kita akan stop lagi 15 minit jadi kita dapat satu peluang berniaga. Jadi peluang berniaga di situ. Kemudian kita pun terfikir jugalah, maknanya ini boleh kita cuba. Saya selalu benda-benda ni kita boleh cuba dengan risiko yang rendah. Kita eksperimen. So salah satunya ialah ni lah, kita akan pertimbangkan untuk delivery makanan-makanan ni asam pedas terutamanya. Memang daripada dulu kita nak buat, tapi kita pasal tak ada option. Maknanya kita tak ada nak ambil peluang tu lah. Memang dah itu nak suruh buat set menu kan, nasi, asam pedas, sayur, ni berapa ringgit hantar. Jadi kita kadang-kadang dalam hidup kita ni, kalau kita tak terdesak kan, kita tak pandai. Dia bukan tak pandai mak. Macam sebab tadi kan kita cerita kita jack of all trade, master of none. So apa yang berlaku di saat itu, keperluan mak ialah menulis, menyiapkan, selenggarakan antologi. Jadi takkanlah mak nak buat antologi lagi, semua nak buat kan. Itulah yang jadi nanti orang kata yang dikendong keciciran semua kan. Jadi tapi dalam keadaan sekarang mak masih buat antologi, masih selenggarakan. Dan dia masak ni pun ada cara yang simple dia kan. Kita akan jumpa satu cara yang simple lah, macam mana kita nak buat lah kan. So bila sekarang ni mak masih buat antologi, mak masih menerima lagi kan peserta-peserta. Tapi pada masa yang sama mak dah mula
buatlah asam pedas paste ya. Kita akan jual paste sahaja, paste asam pedas. Jadi semua ni kita eksperimen. Ada sambutan kita teruskan. Banyak sambutan kita perkembangkan lagi, tapi benda ni low risk lah. Kita kepada mereka yang modal tiada kan, mulakan dengan apa yang ada di tangan. Tengok kalau orang nak buat bisnes tu, dia tengok apa keperluan sekitar ni. Kemudian lagi satu, tak payah melabur apa-apa. Kadang-kadang nak buat pelaburan pun tak perlu kan. Kita menjana daripada tu nanti kita rolling apa kan. yang ada. Mungkin satu lagi sebab dah nak puasa. Bila nak puasa orang nak buat baju raya. Dan kemudian tak boleh keluar nanti pasar malam tu. Pasar Ramadan. Ni memerlukan kena fikir lah. Buat biskut ke. Dulu selalu sibuk hari raya je kan. Nanti boleh buat kuih misalnya kan. Kuih tu pun kita masterkan kuih yang beberapa jenis yang kita pakar buat dia. Misalnya kita pandai buat kari puff ke, tak payah kuih kita nak buat. Kita master beberapa jenis kuih dan buat betul-betul sedap. Sebab saya tak buat kek ke buat biskut sebab nanti saya yang kena makan. kita jangan gelojoh nak semua. Tu satu mengenai ABJJ. One thing pasal kawan saya tadi lah yang Karo Rijal, saya nampak dia punya kekuatan ialah dari segi dia pandai menjual. Mulut dia manis. Dia pandai manis bercakap dengan orang. Ni pun bakat juga Kak Long. Bakat juga, bakat menjual. Macam mana dia sebab kita ingat macam mak menjaga, bukan mak ingat mak nak duit orang. Mak nak bagi servis pada dia. Okey, macam asam pedas kan, pes asam pedas nak bagi mudah pada dia. Macam dulu mak buka restoran, mak punya niat tu mak nak bagi orang makan sedap. Kadang-kadang kita pergi makan tom yum kan. Dalam tom yum tu bukan ada apa dia punya konten dia kalau yang banyaknya serai lah, cili lah, bawang besar lah. Alah dia punya ayam ke cinonet aja. So kita buat ni, kita ingat kita punya servis, kita nak serve orang lah, serve masyarakat, nak memudahkan macam mak kan. Nak buat asam pedas ni, nak buat sambal kan, bukan senang kan. Tapi itulah bila kita bercerita mengenai ABJJ, macam kawan saya tadi lah Karo Rijal, apa yang dia buat ialah dia memang saya nampak kemahiran dia ialah dari segi menjual. So apa dia buat ialah dia ambil orang punya dan dijual. Itu satu. Maknanya dia hanya dapat komisen tu lah. Banyak dan dia pun bukan, mak rasa dia niat dia bukan dia nak duit tu, bukan dia nak apa. Tak, maksud mak kan bukanlah main dia tu dia nak komisen tu. Dia lebih suka nak ambilkan barang orang tu, distribute kan. Ini kalau mak ni lah masing-masing sebab one thing bila saya mak notice ni semua macam tu. Sebab apa boleh jual, kita jual ABJJ. Satu kita kena fikir ialah risiko kos jadi dalam keadaan sekarang PKP, kita tak boleh ambil high risk mak. Maknanya bila kata sekarang ni memang kita punya niat tu nak bagi orang makan tapi niat tu tidak menyebabkan kita jadi rugi kan. Kita jangan sampai memudaratkan diri kita. Itu one thing mengenai bisnes, nama pun bisnes kan. Jadi kita kena pastikan kalau kita tak dapat nak pastikan kita dapat untung sebab untung ni ada margin dia untuk kita rolling. Kalau kita tak boleh untung, macam mana kita nak bantu orang lain? Jadi sekarang ni memang niat kita nak bagi orang makan nak bagi permudahkan kerja orang, tapi at the same time kena pastikan kos tu kita betul-betul kira. Kita tidaklah pula menanggung kerugian. Jangan walaupun macam kita rasa terdesak ke apa kan, kira betul-betul. Lepas tu jangan leap macam kita lompat tu. Jangan terus lompat galah semeter 2 meter kalau kita tak pernah buat. Kita buat sikit-sikit dulu. Macam ni kalau macam mak pun kan, yalah sampai sekarang mak boleh masak lah kan. Masa mak muda-muda dulu pun mak tak kerti masak lah. Tak kerti. Memang tak kerti pun. Dah lama-lama kita belajar kan, kita tengok orang. Macam nasi biryani tu kalau masa kedua kahwin orang muar kan, mak tolong di dapur. Mak tolong tukang masak tu buat, tolong dia masuk. Jadi kita tahulah apa benda.
Kemudian kita balik rumah, kita cuba dalam kuantiti yang sedikit kan. Lama-lama kita improve lah. Kita ajak kawan datang rumah kan, Betul. makan. Betul. Dia lama dia boleh baik kan. Lagi satu Muni rasa lama kan. Di saat ni juga kita belajar untuk lihat kekuatan diri. Ya. Apa sebenarnya yang kita ada. Sebab kadang-kadang kita tak pernah cungkil bakat kita loh. Dia pandai kan. Bila dah dalam keadaan terdesak, rupanya aku boleh buat benda macam ni kan. tadi Mak buat hobi tadi kan. Ya. Hobi boleh jadi duit sekarang kan. Jadi macam contohnya hobi untuk katalah sebab nak raya tadi kan, buat labuci. Okay? Yeah. Buat labuci katakan. So itu pun boleh promote. Maknanya untuk labuci dia punya modal ialah beli labuci lah. Dengan masa nak dan kreativiti kan. Itu pun modal rendah. Banyak dulu masa Mak ingat, kalau nak suruh letak labuci dekat baju kurung kan, baju kebaya ke, mahal kan upah dia. Ya. Tapi tak tahu sekarang orang sekarang pakai labuci ke tak lagi. So sebenarnya contohnya macam itulah. Maknanya kita ambil tengok apa orang minat kan. Jadi itulah bila kita berceritakan mengenai situasi semasa ni memikirkan apa yang cara untuk kita buat duit. Untuk orang yang biasa berniaga, benda ni come naturally dia terus dalam kepala dia nampak apa nak buat duit. Tapi untuk orang yang tak pernah berniaga dan memang dulu dia suka rutin 9 to 5 kan, bercakap mengenai berniaga pun dia terus macam shutdown macam okey minat, macam mana nak start. So cara nak start untuk orang yang tak pernah berniaga ialah lihat apa kekuatan pada diri dia, apa kemahiran yang dia ada. Kadang-kadang dia memang tak sedar yang dia ada kemahiran tu lah. Macam saya cakap tadi, kemahiran menguruskan, kemahiran untuk delegate, kemahiran itu semua kemahiran yang boleh dijadikan bisnes. Kemahiran apa dia di office kan, macam kata boleh? tadi, dia di office dia pandai menguruskan kan, dia menguruskan mentadbir. So sampai di rumah pun dia boleh gunakan tu untuk mentadbir. Ada mak kawan ni lah, kawan penulis Mak ni, dia masa dia bekerja dia buat dokumen kan. Dia Mak tak tahulah dokumen dia isi buat dokumen ni lah. Isi borang lah apa semualah. Mak pun tak faham lah. Tapi maknanya dia bagi khidmat tu lah. Jadi rupanya bila dia dah berhenti daripada kerja tu, orang cari dia juga kat tu. Suruh buat benda ni. Mengisi dokumen ni. Sebab kalau kita tak biasa kan, merasa macam susah kan. Jadi dia ni lah. So lagi satu, bila dalam keadaan macam ni juga, satu term yang saya suka bila saya belajar mengenai bisnes, satu term yang saya sangat suka ialah perkataan sinergi. Sinergi ni dia kalau orang matematik 1 campur 1 ialah 2. Sinergi ni ialah 1 campur 1 mungkin 3, 5, 7 dan seterusnya. Di mana dia bekerjasama lah. Macam katalah kami contohnya kami ada pes asam pedas. Kami mencari orang untuk deliver, delivery. Jadi mungkin di luar sana tiba-tiba ada orang kata, saya ada Grab. Katalah perkhidmatan e-hailing So sekarang ni pun Grab makin kurang orang sebab orang tak keluar PKP. Jadi mungkin salah satunya ialah convert daripada dia menghantar orang, pick up dan deliver orang, dia pick up dan deliver makanan lah. Jadi mungkin sebab itu salah satu yang kami tengah pertimbangkan lah kan. Jadi sinergi sangat penting di waktu macam ni lah. Dia kalau kita hendak betul. Yang masalah kita tak nak kan, tak nak buat. Betul. Dan kita rasa malu lah, kita rasa kita tak nak mencuba kan. Betul. Kalau kita cuba boleh kan. So Mak, kita ada beberapa minit lagi kan. Sebab ini untuk sesiapa yang baru menonton secara live ni, kami sentiasa membuat secara rekod dan dimuat naik ke YouTube Jadi selepas ini kita akan buat insya-Allah jika internet semua okey, kita akan buat secara live dan akan diulang tayang secara watch party ataupun selepas ni memang saya akan muat naik di YouTube lah. Jadi boleh cari di Mimi Saleh Official di YouTube ataupun di profile ataupun kami juga akan share di Facebook masing-masing lah. Jadi jika ada soalan boleh letakkan soalan. Jika kami tak dapat jawab sekarang, kita akan jawab kemudian lah. Jadi Mak, dalam beberapa minit inilah masanya untuk kita bakat dan juga bukan saja kita congkil kan, kita gunakan bakat kita apa yang ada kan untuk kita menjana pendapatan. Sebab selama ni kita tak tahu yang bakat ataupun hobi kita tu boleh kita
boleh mendatangkan income pada kita monetize. kan. Monetize kita tak Ya, tahu. betul. Dalam suasana macam ni lah, dalam Hmm. suasana krisis ni, Mm-mm. dia memberi peluang kepada kita. Betul, betul. Jadi jangan rasa yalah mungkin untuk kali ini ni kita tidak boleh gunakan itulah sebab kita pun tak prepared kan. Tapi masa ini untuk memberi peluang pada kita untuk memikirkan untuk mempertingkatkan kita punya bakat ni dan kita boleh gunakan selepas ini. Betul, betul. So bagi macam pendapat saya juga sama macam Mak kan, di waktu terselah bakat-bakat yang selama ni terpendam kan, tiba-tiba rupanya boleh buat macam-macam kita kan. Jadi mungkin di waktu ini, di waktu krisis ni, baru kita nampak sebenarnya kebolehan kita apa kan. Ya betul. Kita congkil kita congkil dan kita cuba. Kita cuba dengan risiko yang rendah terutama bila kita menyebut mengenai bisnes lah. Kita menghampiri bulan Ramadan, kita menghampiri Aidilfitri. Jadi banyak peluang-peluang bisnes di situ. Macam sekarang pun dah ada ramai yang dah mula nampak peluang-peluang yang ada. Jadi kita tengok apa kata-kata di luar sana, apa cadangan orang di luar sana, kita lihat, kita analisa dan lihat balik ke dalam diri apa kekuatan dan kelemahan diri kita lah. Jadi jika ada sebarang dan komen, juga rasanya pada orang-orang yang tak terjejas pun dari sini, mana daripada mulai sekarang dia dah kena buat preparation untuk memantapkan diri dia dengan satu kemahiran untuk prepare masa untuk akan datang. Betul. Sebab kita kena faham kita rasa macam lamanya tahun ni kan. Sedangkan kita kena faham kita baru je masuk bulan April. Kita ada lagi 8 bulan untuk kita lalui. Ramai yang cadangkan nak itu je, nak macam nak tutup je tahun ni, nak mula 2020 tu tahun depan. Kalau kita ni Avengers lah Mak tahu ke Avengers ni apa? So kalau katalah ini filem Avengers kalau lah kata ini merupakan salah satu tanda Thanos memetik jarinya, so kita boleh buat macam tahun depan 2020, tahun ni kita cancel. Andai tapi perkara ni tak ini ialah reality yang harus kita hadapi. Tapi kita juga harus faham bahawa kita baru bulan 4, bulan April. Kita ada 8 bulan lagi untuk kita lalui tahun ini. Jadi bersedialah bersedia dengan pelbagai itulah apa yang kita boleh buat sekarang ni. Kita lihat dan kita buat asah kemahiran dan juga lihat peluang-peluang bisnes yang kita boleh ceburi. Positif dan jangan panik. So bukan sahaja panic buying, panic thinking pun kalau boleh. Kalau kita panic thinking kita jadi tak waras lah. Betul. Jadi Mak ada apa lagi ke? Tak ada, itu je. So jika ada sebarang komen ataupun apa-apa cadangan, sebarang komen nanti kami akan jawab selepas ni boleh letak di bahagian komen. Jika sesiapa yang terlepas siaran live ni boleh lihat di watch party ataupun nanti boleh lihat di YouTube Mimin Saleh Official. Saya akan juga muat naik. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton Sembang M&M. Saya Mimin Saleh dan Mak Rahma Saad mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.